Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan soalan kelebihan berkaitan dengan soalan kelebihan beberapa surah di dalam Al-Quran. Yang pertamanya iaitulah kelebihan yang didakwa apabila membaca surah Yasin, sama seperti membaca 10 kali khatam Al-Quran, dan perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Saya cuba semak hadis yang dimaksudkan. Sememangnya ada diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, dan bilangan nombor bilangan hadis dalam Sunan Tirmizi juga disebut di dalam soalan ini 2887 hadis pada bilangan tersebut. Dan sememangnya berdasarkan semakan saya, sememangnya bilangan hadis yang sama 2887 di mana memang terdapat di dalam Sunan Tirmizi, di mana Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkannya melalui jalan dari Harun Abi Muhammad, daripada Muqatil ibnu Hayyan, daripada Qatadah, daripada Anas. Kata Anas, Nabi SAW bersabda, inna li kulli syai'in qalban, wa qalbul Qur'ani Yasin, wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marratin. Yang bermaksud, sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada jantung hatinya. Manakala jantung hati Al-Quran adalah surah Yasin, maka sesiapa yang membaca surah Yasin, Allah akan catatkan untuk dia seperti membaca Quran sebanyak 10 kali. Ini hadis yang dimaksudkan. Dan berdasarkan semakan saya, Al-Imam Tirmizi rahimahullah, selepas beliau menyertakan hadis ini, beliau berkata, hadza hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadith Humaid bin Abdurrahman. Wa bil Basrah la ya'rifuna min hadith Qatadah illa min hadzal wajh. Wa Harun Abu Muhammad syaikhun majhulun, kata Tirmizi. Perkataan Tirmizi ini mengisyaratkan ada kelemahan pada hadis yang dimaksudkan. Selain daripada itu, kalau kita tengok perkataan ulama lain, antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah memasukkan ataupun mengkategorikan, menilai hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi ini sebagai hadis maudhu', iaitu hadis palsu, di dalam kitab beliau Da'if At-Tirmizi. Demikian juga Al-Imam Az-Zahabi ketika dia memberi pengenalan kepada rawi-rawinya, isyarat menunjukkan ada kedaifan pada hadis ini. Demikian juga Abu Hatim Ar-Razi ketika dia memberi komentar kepada salah seorang rawi yang berada di dalam sanad hadis ini, iaitulah Muqatil ibnu Hayyan. Kata Abu Hatim Ar-Razi di dalam kitab dia Al-Ilal, dia berkata, Muqatil hadha huwa Muqatil ibnu Sulaiman. Ra'aitu hadzal hadits fi awwal kitabin wada'ahu Muqatil bin Sulaiman wa huwa hadithun batilun la aslalah. Hadis yang batil, tidak ada asal sama sekali. Demikian juga maksudnya hadis ini hadis yang tidak sahih. Banyak masalah pada periwayat rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini. Secara ringkasnya, hadis yang pertama ini hadis yang tidak sahih. Wallahu a'lam. Soalan kedua tentang kelebihan membaca surah Az-Zalzalah, iaitulah dikatakan sama seperti jika surah Al-Zalzalah dibaca 2 kali, ia memiliki kelebihan sama seperti mengkhatamkan Al-Quran sekali. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Berdasarkan semakan saya dapati sememangnya ada hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Salah satunya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan pernah bersabda, man qara'aha Az-Zalzalah fi lailatin kanat lahu ka'adli nisfil Quran. Sesiapa yang membacanya, yakni membaca surah Az-Zalzalah pada malam hari, untuknya pahala seperti membaca separuh Al-Quran. Jadi kalau baca sekali dapat pahala seperti membaca separuh Al-Quran, maka 2 kali seperti mengkhatamkan Al-Quran. Hadis yang kedua daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, yang beliau berkata, Nabi bersabda, man qara'a idza zulzilatil ard adalat nisfu Al-Quran. Sesiapa yang membaca idza zulzilatil ard, yakni surah Az-Zalzalah, maka menyamai separuh Al-Quran.
Itu bacaan sekali. Kalau 2 kali maka menyamailah dia seperti dia mengkhatamkan Al-Quran. Saya melihat hadis ini ada komentar dari Fatwa Lujnah Daimah, dan beliau mereka kumpulan Fatwa Lujnah Daimah setelah menyertakan hadis yang diriwayatkan daripada Anas ibnu Malik ini, beliau berkata wa fi hadzal isna Al-Hasan ibnu Salim ataupun ibnu Salam wa huwa majhul. Di dalam sanad hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Hasan bin Salam, dan beliau adalah seorang majhul, seorang yang tidak dikenali. Kemudian dalam Fatwa Lujnah Daimah berkata walakin lil hadis syawahid, akan tetapi hadis ini memiliki sokongan-sokongan yang lain. Wallahu taala alam. Zahir perkataan jawatan kuasa Arab Saudi ni, zahir perkataan ini nampak seperti mereka nampak seperti hadis ini sama ada sahih ataupun hasan, kerana mereka kata bagi hadis ini ada syawahid. Kalau syawahid tidak menaikkan darjat hadis ini kepada hasan, untuk apa mereka sebut perkara ini? Wallahu alam. Secara zahir yang saya faham, berdasarkan kefahaman saya, isyarat dari Fatwa Lujnah Daimah memberi isyarat seperti hadis ini sekurang-kurangnya hasan. Wallahu alam. Manakala berkaitan dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali minimum, menyamai sekali khatam Al-Quran berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan sememangnya perkara itu terdapat dalam hadis yang sahih dan dinyatakan dari hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim. Wallahu alam. Kelebihan membaca surah Al-Kafirun 4 kali seperti mengkhatamkan Al-Quran sekali. Berdasarkan soalan ini, dia disebutkan hadis ini ada dalam Mustadrak Al-Hakim bilangan nombor 859. Wallahu alam. Setakat ini saya tak jumpa hadis daripada Al-Mustadrak Hakim, akan tetapi ada diriwayatkan di dalam Sunan Tirmizi dengan lafaz man qara'a idza zulzilat udilat lahu bi nisfil Quran wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun udilat lahu bi rubu'il Quran. Sesiapa yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun, yang surah Al-Kafirun, menyamai untuk dia seperti 1/4 Al-Quran. Yakni bila dia baca 4 kali seperti membaca Al-Quran. Hadis ini berdasarkan penilaian Al-Albani, dia nilai hadis ini hasan duna fadli zalzalah. Hadis yang dengan lafaz membaca Qul ya ayyuhal kafirun menyamai baca 1/4 Al-Quran, kata Al-Albani hadis ini adalah hadis hasan. Wallahu alam. Berikutnya berkaitan dengan kelebihan membaca surah An-Nasr, iaitu idza jaa nasrullahi wal fath, dibaca 4 kali minimum, menyamai sekali khatam Al-Quran berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Berdasarkan semakan saya melalui laman web Ad-Durarus Saniyah, di sini disertakan hadis yang dimaksudkan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, iaitu mengisahkan bagaimana Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang lelaki. Nabi bertanya apakah beliau telah berkahwin. Dia kata tidak. Dia kata belum berkahwin. Kemudian dia beritahu kepada Nabi SAW kerana dia tidak memiliki sesuatu yang boleh dijadikan mahar. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada dia, alaysa ma'aka qul huwallahu ahad? Bukankah kamu menghafal surah Qul Huwallahu Ahad? Kata lelaki itu, bala, bahkan aku menghafal surah tersebut. Kemudian kata Nabi, sulusul Quran. Surah Qul Huwallahu Ahad itu sama seperti 1/3 Al-Quran. Kemudian berikutnya Nabi kata juga, alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath? Bukankah bersama dengan kamu, yakni kamu menghafal surah idza jaa nasrullahi wal fath? Kata lelaki tersebut, bahkan ya Rasulullah, aku sememangnya menghafal surah tersebut. Lalu kata baginda Nabi, rubu'ul Quran, 1/4 Al-Quran. Hadis ini sehingga ke akhirnya dinilai oleh Al-Imam Tirmizi sebagai hadis yang hasan. Demikian juga hadis yang lebih kurang sama dinilai oleh Ahmad Syakir di dalam kitab beliau, iaitu Umdatut Tafsir, berdasarkan ringkasan hukum dari web Ad-Durarus Saniyah. Mereka berkata asyara fil muqaddimah ila sihhatihi. Ahmad Syakir mengisyaratkan di bahagian muqaddimah tafsir, kitab tafsir dia, kepada sahih hadis tersebut. Kerana itu secara ringkasnya kita katakan, memang saya tidak nafikan ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, akan tetapi berdasarkan penilaian Ahmad Syakir, demikian juga tadi saya sebut penilaian
penilaian dari Syuaib Al-Arnaud kalau tak silap saya, ataupun penilaian daripada Al-Imam Tirmizi yang mengatakan hadis ini sebagai hasan. Maka ringkasnya hadis ini sabit dari Nabi SAW berdasarkan penilaian sebahagian para ulama. Wallahu alam. Soalan yang berikutnya berkaitan dengan membaca ayat kursi selepas salat fardu. Tiada sesuatu yang menghalang masuk syurga kecuali maut. Ya, benar, hadis itu hadis yang sahih. Wallahu alam. Soalan yang terakhir bagi kedudukan kelebihan-kelebihan yang disertakan, iaitulah yang terakhir sekali, membaca Sayyidul Istighfar pagi sekali dan petang sekali. Kelebihan dia masuk syurga jikalau mati pada siang atau malam hari. Hadis Al-Bukhari. Sememangnya kelebihan tersebut berdasarkan hadis yang sahih di mana, tapi ada syarat yang diletakkan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membacanya pada pagi hari muqinan bihi, yakni yakin dengan kandungan yang ada di dalam kandungan Sayyidul Istighfar, dia mati sebelum petang, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Demikian juga sesiapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada petang hari muqinan bihi, berkeyakinan dengan isi kandungan, beriman dan berkeyakinan dengan isi kandungan yang terdapat di dalam Sayyidul Istighfar, dia mati sebelum pagi hari, maka dia juga akan masuk ke dalam syurga. Kelebihan itu berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Di akhir ini saya suka menarik perhatian kepada semua ahli grup soal jawab saya di sini, iaitulah apabila hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan surah, baca 3 kali menyamai khatam Al-Quran, baca 4 kali menyamai khatam Al-Quran, baca 2 kali menyamai khatam Al-Quran, dia tidak sama sekali dengan orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran secara sempurna. Kerana sesuatu yang dikatakan seperti dengan sesuatu, dia bukan sama. Sebagai contoh, kalau kita kata, kita sebut ada 2 orang. Salah seorangnya memiliki rumah, ada kebun, ada kenderaan. Dia jumlah keseluruhan harta yang dimilikinya adalah sebanyak 1 juta sebagai contoh. Manakala seorang lagi dia memiliki wang cash sebanyak 1 juta. Sama atau tidak sama? Maka jawapan dah tentu tak sama. Orang yang memiliki rumah, memiliki tunai di tangan, memiliki kenderaan, memiliki harta tanah dan seumpamanya, memiliki jumlah keseluruhan 1 juta, dengan seorang yang memiliki tunai di tangan 1 juta, dia sama nilai tetapi tidak sama dari sudut hakikat kedua-dua mereka. Dah tentulah orang yang memiliki rumah, memiliki kenderaan, memiliki aset-aset yang lain yang bernilai 1 juta, itu lebih afdal, lebih utama daripada orang yang memiliki 1 juta. Ia lebih afdal. Ia sama dari sudut jumlah nilai, akan tetapi kedudukan setiap mereka berbeza. Wallahu a'lam.